Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pensyarah-pensyarah penilaian yang dihormati. Saya Muhammad Khairul Faris bin Muhammad Ridwan daripada PISMP Sains Semester 8 ambilan Jun 2017 di bawah penilaian Encik Mansur bin Abdul Rahman akan membentangkan kajian kes yang saya berikan tajuk kajian penggunaan bahan bantu visual terhadap pemahaman murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains. Berikut merupakan senarai kandungan yang saya hasilkan di dalam slide pembentangan ini. Okay, sebelum saya memulakan dengan pengenalan, saya ingin menyatakan bahawa kajian ini dilandaskan berdasarkan kepada teori kon pengalaman Dale ataupun cone of experience. Okay, teori ini menekankan berkaitan ke penggunaan bahan bantu visual dalam membantu guru ataupun murid-murid dalam proses PDP. Okay. Teori kon pengalaman Dale menyatakan bahawa proses pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang pelajar adalah bergantung kepada visual sebanyak 60%, pendengaran sebanyak 10% dan selebihnya adalah melalui pengalaman mereka sendiri. Okay, baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Okay. Penggunaan bahan bantu mengajar dilihat sebagai saluran input yang berkesan kepada para pelajar dan memberi impak kepada kefahaman dan juga pencapaian mereka. Setiap pelajar mempunyai kebolehan intelek yang berbeza antara satu sama lain. Hamdan dan juga Yasin pada tahun 2010. Okay. Di mana ianya membawa maksud dalam merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menyusun info-info atau maklumat-maklumat yang ada di dalam PDP mengikut tahap dan juga kesesuaian murid serta disokong dengan bahan bantu mengajar bagi merangsang perkembangan potensi murid itu. Okay, sementara menurut Haji Abdullah pada tahun 2009 pula menjelaskan penguasaan dalam teknologi pendidikan menjadi keperluan asas kepada golongan pendidik dalam zaman teknologi maklumat ini agar dapat muncul sebagai seorang guru yang relevan di pentas pendidikan. Seterusnya, okay, berdasarkan model pembelajaran savi iaitu somatik, auditory, visual dan juga intelektual, para pelajar perlu menggunakan, menekankan dan juga memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki dengan berkesan. Okay, sementara menurut Azura Muhammad Nur pula dan juga Sabaria Syarif pada tahun 2014, penggunaan model savi memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses PDP yang dijalankan. Okay. Isu dan juga penyataan masalah yang telah dikenal pastinya adalah berdasarkan kajian lepas. Okay. Menurut Nur Fazilah pada tahun 2010, mendapati bahawa kebanyakan pengajaran di peringkat tertinggi di Malaysia dijalankan secara kaedah visual dan juga auditori serta pembincangan di dalam kelas dan ianya menyebabkan proses PDP adalah bersifat satu hala iaitu hanya melibatkan komunikasi antara pelajar dan juga guru. Okay. Dan hal yang sama juga turut dinyatakan oleh Zamri dan juga Muhammad Amin MD pada tahun 2008 yang menjelaskan bahawa masih terdapat pendidik yang tidak mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan untuk mengendalikan PDP menggunakan bahan bantu visual khususnya grafik dan juga gambar. Okay. Dan seterusnya adalah isu yang ketiga iaitu penggunaan bahan bantu visual dalam PDP sains adalah kurang. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada fokus kajian. Okay, fokus kajian ini adalah berdasarkan beberapa aspek penggunaan bahan bantu visual yang dilaksanakan oleh peserta kajian iaitu guru sains di SK Bukit Taubain. Okay, untuk yang pertama adalah konsep penggunaan bahan bantu visual. Di dalam konteks penggunaan bahan bantu visual yang memberi maksud keupayaan membaca, menginterpretasi dan memahami maklumat atau informasi yang dipersembahkan sama ada dalam bentuk bergambar ataupun imej grafik. Wildman 1993. Okay, dan yang kedua pula ialah ciri-ciri penggunaan bahan bantu visual. Okay. Untuk fokus kajian yang ketiga adalah struktur penggunaan bahan bantu visual yang mempunyai 6 iaitu CASPER, C-A-S-P-E-R. Okay, yang pertama ialah kontras. Okay, yang kedua adalah alignment dan untuk yang ketiga adalah simplicity, yang keempat adalah proximity ataupun penyatuan. Okay, penyatuan ini adalah perhubungan yang lahir antara elemen-elemen visual apabila elemen-elemen tersebut berfungsi bersama-sama sebagai satu keseluruhan. Okay, dengan kata lain, elemen-elemen seperti warna dan juga bahan-bahan lain
hendaklah saling melengkapi antara satu sama yang lain bagi mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan. Okay. Dan struktur yang kelima pula adalah emphasis ataupun dominant. Okay. Struktur yang terakhir iaitu repetition ataupun pengulangan. Okay. Fokus kajian yang keempat adalah kepentingan bahan bantu visual. Okay. Penggunaan bahan bantu visual dalam PDP adalah sebagai proses dalam menggalakkan daya pemikiran murid-murid serta dorongan kepada mereka dalam pembelajaran. Ahmad Rizal Madar pada tahun 2008. Bahan-bahan multimedia interaktif dapat membantu mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid terhadap sesuatu konsep, mampu meningkatkan kadar penerimaan murid-murid sebanyak 30% mengenai sesuatu bahan yang diajar. Berikut merupakan contoh lembaran kerja murid yang dibuat oleh murid-murid di dalam kelas peserta kajian. Okay. Terdapat dua objektif yang perlu dicapai dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengkaji tahap penggunaan bahan visual dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran mata pelajaran sains. Dan yang kedua adalah mengkaji kesan penggunaan bahan visual dalam proses PDP mata pelajaran sains. Okay. Untuk persoalan yang pertama adalah sejauh manakah penggunaan bahan visual grafik dan gambar dalam proses PDP mata pelajaran sains, dan persoalan kedua adalah sejauh manakah kesan penggunaan bahan bantu visual dalam PDP mata pelajaran sains. Okay. Seterusnya kita beralih kepada metodologi kajian. Kira-kira bentuk kajian yang telah dipilih adalah kajian kes yang menggunakan pendekatan kualitatif berpandukan teori Condell dengan menyasarkan kepada tiga orang peserta kajian dalam kalangan guru sains di SK Bukit Tobing menggunakan instrumen kajian pemerhatian, analisis dan juga temu bual. Berikut merupakan kerangka konseptual kajian penggunaan bahan bantu visual yang didasari oleh teori Condell dan dijalankan ke atas guru mata pelajaran sains di SK Bukit Tobing. Berikut merupakan maklumat peserta kajian yang dipilih dalam kalangan guru sains di SK Bukit Tobing. Berikut pula merupakan borang persetujuan oleh peserta kajian iaitu guru-guru sains di SK Bukit Tobing. Baiklah, kita teruskan dengan pelaksanaan kajian di mana kajian ini dilaksanakan berdasarkan 4 perkara. Yang pertama adalah prosedur kajian. Kajian ini dijalankan setelah mendapat kebenaran daripada pihak sekolah dan hasil perbincangan dengan peserta kajian iaitu guru sains di SK Bukit Tobing itulah. Pengkaji akan membuat pemerhatian mengenai PDP yang dilaksanakan oleh peserta kajian semasa mereka mengajar di sekolah. Seterusnya, pengkaji akan membual peserta kajian tersebut mengenai penggunaan bahan bantu visual dalam subjek sains. Dan akhir sekali, pengkaji akan membuat analisis dokumen yang berkaitan. Yang kedua adalah kesahan dan juga kebolehpercayaan. Pelaksanaan kajian yang ketiga adalah pengumpulan data. Kaedah triangulasi digunakan dan memperoleh beberapa koleksi data hasil daripada temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Dan pelaksanaan kajian yang terakhir adalah penganalisisan data. Penganalisisan data melalui analisis kandungan iaitu penetapan tema, konsep dan juga makna. Berikut adalah merupakan dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji. Dapatan kajian yang pertama adalah dapatan temu bual bersama-sama peserta kajian. Berikut merupakan antara soalan-soalan yang ditanya oleh pengkaji kepada ketiga-tiga peserta kajian ni. Untuk soalan yang pertama adalah berapa kerapkah guru menggunakan bahan bantu visual yang digunakan semasa proses PDP. Dan untuk soalan yang kedua pula, pada pandangan cikgu, apakah kekuatan atau kelebihan yang terdapat dalam penggunaan bahan grafik dan juga gambar. Ini antara contoh-contoh soalan yang ditemubuat oleh pengkaji kepada peserta-peserta kajian. Bagi menjawab persoalan yang pertama iaitu sejauh manakah penggunaan bahan visual grafik dan juga gambar dalam proses PDP mata pelajaran sains. Berdasarkan senarai semak pemerhatian guru satu ataupun peserta kajian satu ni, guru tersebut menggunakan bahan jigsaw puzzle bergambar untuk set induksi sahaja untuk menarik minat murid-murid untuk fokus di dalam PDP beliau.
Peserta kajian 1 ni mengajar murid-murid tahun 2 pada topik sumber air semula jadi. Okey. Okey. Berdasarkan senarai semak pemerhatian guru 2 pula, dapatan berikut menjelaskan kemahiran guru tersebut dalam menggunakan bahan sebagai medium PDP sebagai medium pengajaran dalam setiap fasa dengan fungsi yang berbeza. Pada fasa permulaan, guru ni menggunakan bahan untuk set induksi bagi merangsang minat murid dan juga pada fasa perkembangan pula, guru menggunakan bahan untuk membolehkan murid-murid memahami topik yang hendak dipelajari dengan cara mencari haiwan yang terdapat di dalam gambar. Guru tersebut mengajar tahun 3 pada topik perkelasan haiwan. Seterusnya adalah senarai semak guru 3. Berdasarkan senarai semak ni pula, bahan bantu visual yang digunakan oleh guru tersebut adalah bahan grafik untuk kemahiran menulis. Peserta kajian merupakan guru sains yang mengajar murid-murid tahun 1. Secara umumnya kita tahulah murid-murid tahun 1 ni berkemungkinan ada yang masih tidak tahu menulis. Jadi peserta kajian menggunakan bahan grafik untuk melatih asas menulis murid berdasarkan topik benda hidup dan juga benda bukan hidup lah. Bahan grafik ni mampu menarik minat murid di samping menunjukkan kemahiran guru dalam menggunakan bahan bantu visual sebagai bahan bantu mengajar untuk melatih motor halus murid-murid ni. Berikut merupakan senarai semak kumulatif analisis pemerhatian bagi ketiga-tiga peserta kajian. Seterusnya, bagi menjawab persoalan kedua pula, iaitu sejauh manakah kesan penggunaan bahan bantu visual dalam proses PDP mata pelajaran sains. Berdasarkan kriteria item 1, bagi senarai semak pemerhatian guru 1 ni, guru ni berjaya menarik minat murid dan juga mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam kalangan murid-murid. Bahan bantu visual yang digunakan oleh peserta kajian 1 adalah jigsaw puzzle bergambar. Penggunaan bahan bantu visual ni telah berjaya membantu guru-guru memberikan penguasaan kepada murid-murid mengenai sumber air semula jadi. Guru juga menggunakan teknik penyoalan dan juga setiap soalan yang diberikan kepada murid dapat dijawab dengan betul mengikut kehendak guru. Berikut merupakan senarai semak pemerhatian guru 2 pula. Untuk persoalan ni. Berdasarkan senarai semak pemerhatian ni, ianya menunjukkan bahawa pembelajaran yang menyeronokkan wujud apabila 25 daripada 28 murid menunjukkan respons berminat terhadap pengajaran cikgu. Penggunaan bahan bantu visual yang digunakan adalah bahan bercetak untuk sesi permainan iaitu cari dan juga senaraikan haiwan-haiwan yang tersembunyi. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa murid-murid dapat memahami bahan visual oleh guru ni serta murid-murid terlibat secara aktif dalam PDP yang dijalankan oleh guru ni. Baiklah, seterusnya bagi senarai semak pemerhatian guru yang ketiga pula, didapati bahawa guru ni juga mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan apabila 32 daripada 34 orang murid menunjukkan respons berminat terhadap pengajaran guru. Bahan bantu visual yang digunakan oleh peserta kajian yang ketiga ni adalah bahan bercetak membantu murid-murid tahun 1 mengenal benda hidup dan juga benda bukan hidup di samping mengasah kemahiran menulis mereka. Dan aktiviti yang dijalankan ini mampu membantu murid-murid mengenal pasti, mampu membantu guru mengenal pasti murid-murid yang mempunyai masalah kemahiran menulis. Berikut merupakan senarai semak kumulatif analisis pemerhatian bagi ketiga-tiga peserta kajian. Dan seterusnya adalah contoh lembaran kerja murid yang dilaksanakan oleh peserta kajian, oleh murid-murid peserta kajian. Dan ini pula ialah salah satu suasana pembelajaran dalam kelas peserta kajian. Setelah melaksanakan kajian secara keseluruhan, refleksi yang diperoleh oleh pengkaji dari sudut kekuatan adalah bahan bantu visual ni memenuhi keperluan kepelbagaian kecerdasan murid dan menurut Garner pada tahun 1991 pula, pendidikan yang berasaskan kepelbagaian kecerdasan lebih berkesan berbanding pendidikan yang menekankan dua kecerdasan asas. Dari sudut kelemahan pula, terdapat sebilangan guru yang masih kurang pengetahuan, kemahiran dan juga pengendalian dalam penggunaan bahan bantu visual.
Dan dari sudut ancaman pula, kelebihan penggunaan bahan bantu mengajar khususnya bahan visual kurang diketahui oleh guru. Dan pada sudut peluang, murid mempunyai minat yang tinggi untuk meneroka alat intervensi. Guru boleh memanfaatkan kajian dengan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar semasa proses PDP. Okay. Untuk cadangan kajian lanjutan yang dapat diberikan antaranya adalah melakukan kaedah eksperimental seperti mewujudkan suasana persekitaran bilik darjah yang interaktif dan berkaitannya dengan penggunaan bahan bantu mengajar dalam PDP. Okay, membuat kajian yang mempunyai bilangan sampel yang lebih besar dan populasi yang agak menyeluruh. Okay, lepas itu seterusnya adalah melaksanakan kajian tinjauan bagi melihat sejauh manakah kefahaman guru terhadap penggunaan bahan bantu visual semasa PDP dilaksanakan. Okay. Tuntasnya rumusan yang dapat dibuat pada kajian ini adalah penggunaan bahan bantu visual dalam kalangan guru adalah sangat memuaskan. Dan yang kedua adalah guru perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dalam penggunaan bahan bantu visual dalam PDP. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan bantu visual mampu menarik minat murid untuk fokus di dalam bilik darjah. Okay. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.